Dalam mental health ada 4 zon. Yang pertama, green zone. Seorang yang berjaya memisahkan aku dan diriku, dia dipanggil untouchable. Kalau orang cakap dia bodoh, orang cakap dia tak guna ataupun berlaku benda-benda buruk pada dia, dia tetap rasa sedih, rasa terkilan, rasa kecil hati sikit, tapi benda tu lalu umpama angin saja. Okey, tak apa, dia marah saya. No problem, hidup perlu dinikmati. Ramai lagi orang yang suka saya. Dia ni hanya mengajar saya untuk berhati-hati dalam berkawan. Jangan terlepas cakap. Okey, dia berlalu. Jadi dia tak lekat pada diri awak. Emosi negatif, amarah, dendam, kecil hati tak lekat. Dia hanya lalu, awak rasa umpama angin dan dia hilang. Ini dipanggil orang yang green zone. Dia very powerful. Dia sihat. Siapa green zone angkat tangan? Itu bagus, green zone. Kekalkan awak green zone. Orang macam ni sihat ni. Ya. Dan jika awak gagal duduk di green zone, awak dah mula terdedah kepada permasalahan. Ini adalah orang yang blue zone. Bila orang marah awak terasa. Bila orang cakap negatif, awak rasa kecil hati. Dan bila awak rasa keadaan tertekan, kerja banyak, awak rasa stres. Tapi benda tu dapat dikawal. Awak boleh kontrol. Dan dia hanya mungkin datang sejam, 30 minit, 2 jam. Tapi awak boleh kontrol. Awak boleh pergi baca buku. Awak boleh pergi makan sedap. Awak pergi shopping. Ini dipanggil orang yang terdedah kepada stres, tapi dia masih boleh kawal. Dan dia hanya perlu rehat, terapi, sayangi diri. Siapa yang blue zone angkat tangan? Blue zone ni dia perlu rehat, sayangi diri dia, tenangkan diri dia, enjoy life. Dia okey blue zone ni. Ya? Saya sendiri pun kadang-kadang masuk blue zone. Saya perlu rehat, saya perlu jauhkan daripada media sosial. Saya perlu stop semua pertanyaan sebagainya. Sebab kadang saya rasa macam tak ada life. Ya, itu saya hanya perlu pergi bercuti rehat. Itu dipanggil blue zone. Dan jika awak tak kontrol diri awak boleh masuk ke satu level dipanggil orange zone. Tahap ketiga ataupun orange zone, apabila seseorang tu terpaksa respon kepada masalah, konflik, krisis yang berlaku dalam kehidupannya untuk menenangkan dirinya, untuk lari daripada permasalahan tu. Tapi kesannya dia rasa sakit dan tercedera. Rasa penat, letih, lesu, takut, bimbang dan sebagainya. Dia biasanya berlaku kepada orang yang mengalami banyak benda negatif dalam kehidupan seperti dibuli, gangguan seksual, tekanan berterusan, neraan fizikal, difitnah dan menyebabkan pemikiran dia asyik fikir benda tu tapi dia masih boleh kawal. Dan benda tu agak konsisten berlaku dalam dirinya dan dia cuba lawan perasaan dan emosi tu menyebabkan dia letih, dia penat. Dia kekal dalam diri dia dengan agak lama. Mungkin benda tu dah berlaku 2 minggu, dah berlaku 2 bulan ataupun dah berlaku 2 tahun, 3 tahun ataupun 5 tahun, 10 tahun dulu benda tu dah berlaku lama dah. Tapi dia masih ingat dalam pemikiran dan perasaan dia. Dia masih respon untuk berlawan benda tu, menidakkan benda tu dan dia sakit, dia letih, dia bimbang, dia rasa tak bermakna. Siapa yang dalam keadaan ini, dia memang kena jumpa terapi, kaunselor, psikologi, pembimbing akrab untuk rawat diri dia. Jadi dia tidak perlu jumpa doktor psikiatris. Dan jika awak tak kontrol diri awak boleh masuk zon yang keempat. Tahap 4 ataupun red zone dalam kesihatan mental ialah seseorang yang tidak lagi boleh mengawal pemikiran dan perasaannya. Tetapi sebaliknya, dia dikawal oleh pemikiran dan perasaannya. Dan pemikiran dan perasaannya suka fikir negatif, takut, bimbang dan dia rasa semakin teruk. Ini berlaku kerana otaknya telah keluarkan chemical ataupun hormon yang menyebabkan fungsi sebenar otak itu terganggu. Tidak lagi boleh berfikir rasional, menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dalam persekitaran, sukar benda itu berlaku. Dan masa ini kalau kita kata dia rasional, fikir positif, ingat Tuhan, agak tidak berkesan kerana otaknya tak lagi boleh berfikir secara rasional dan logik. Maka apa yang perlu dibuat ialah dia perlu berjumpa dengan doktor psikiatris untuk ambil perubatan, dapatkan medication dan ubat itu akan masuk dalam darahnya dan pergi ke hormon otak dan membetulkan semula sistem hormon dan chemicalnya, baru dia dapat tenang, relax dan berfikir rasional dan barulah sesi kaunseling psikologi dapat dijalankan dengan berkesan.
Antara tanda seseorang yang level 4, yang pertama, tidak boleh mengawal perasaan sedih, cepat menangis dan suka menangis tanpa sebab. Yang kedua, dia takut, bimbang, risau masa depan, dah tak tahu apa yang dia fikir, takut sehingga tangan dia menggeletar, dada dia berdebar-debar, dia tak boleh kawal benda ni. Dan yang ketiga ialah dia mungkin ada rasa nak cederakan diri dia ataupun ada bukti tangan dia luka, kelar, dia pernah cederakan diri sendiri. Dan yang keempat, dia mungkin ada hallucination dan delusion, iaitu dia dengar, nampak benda-benda yang orang tak nampak, bayang-bayangan, makhluk dan sebagainya yang tak ada tapi dia rasa ada dan dia yakin benda tu ada dan mengganggu kehidupannya. Dia mungkin ada keinginan ataupun perasaan untuk mencederakan orang lain dan mereka ini perlu jumpa dengan doktor psikiatris untuk dapatkan rawatan perubatan. Dan selepas mereka ambil rawatan perubatan 2-3 minggu dan dia agak tenang dan stabil, maka mereka kena pergi jumpa dengan kaunselor, psikologis, pembimbing untuk buat rawatan, membetulkan pemikiran, mendapatkan sokongan sosial, coping skill, menyelesaikan masalah dan akhirnya masalah ini dapat diselesaikan dan mereka akan pulih seperti sedia kala dan menikmati hidup yang damai dan sihat. Semua orang boleh pulih seperti sedia kala dan jangan terlalu rasa tertekan dan takut dan yakin dengan kasih sayang Tuhan.